Dan insya-Allah yang saya akan fokus pada malam ini adalah ancaman golongan literal. Baik, antara ciri-ciri golongan literal secara ringkas ialah pertama, dia cuma lihat kepada zahir. Dia selalu kata benda ni tak ada pun dalam Quran hadis, Nabi tak suruh pun, Quran tak habaq pun. Ini antara ciri-ciri golongan literal. Nanti kita pendetailkan. Yang kedua, dia biasanya keliru. Apa erti tauhid dan apakah makna syirik. Sehingga dia mudah menuduh umat Islam lain tu sebagai syirik. Apa ni dah buat benda syirik. Tak boleh, syirik. Sedangkan dia tak faham syirik itu apa dan tauhid itu bagaimana. Ciri ketiga, dia keliru makna sunnah dan bid'ah. Biasanya dia akan kerap nak menuduh, ni tak boleh ni, bid'ah. Lahkah? Pasal Nabi tak pernah buat. Mana boleh hampa buat? Nabi tak pernah buat amalan macam ni. Bid'ah, sesat. Dia keliru. Memang ada bid'ah dalam agama kita tu, tapi ada huraian daripada para ulama bid'ah yang macam mana. Ini pun nanti insya-Allah kita pendetailkan. Dan juga dia keliru tentang mazhab dan taklid. Dia kata tak boleh pakai mazhab. Kita semua kena buta mazhab. Dia tak tahu buta mazhab tu dekat-dekat nak sama dengan buta perut. Maknanya tak faham bagaimana orang memahami Quran dan Sunnah. Kalau dia faham, dia tak akan keluar ayat buta mazhab. Malu. Kemudian, dia kadang-kadang menentang taklid. Dia tak boleh. Kita semua haram bertaklid. Taklid mana ikut para ulama tanpa kita tahu dalil. Ulama kata lagu tu, kita ikut. Dia kata tak boleh. Dan yang kelima, dia kadang-kadang keliru tentang jihad. Membunuh sesama Islam macam berlaku oleh golongan ISIS. Dia kata itu jihad. Berperang sesama Islam, kononnya itu jihad. Ini antara ciri-ciri golongan literal. Mungkin ada lagi ciri-ciri lain. Cuba kita tengok, kita combine yang pertama dengan yang keempat. Dia biasanya memahami zahir dalil sahaja. Misalnya dia kata dalam hadis Nabi SAW bagi tahu baginda tinggal dua perkara. Taraktu fikum amrain. Aku tinggal kepada hampa ni dua perkara. Lam tadilu abadan ma'in tamassaktum bihima au kama qala sallallahu. Tidak akan sesat kamu selama-lamanya selagi kamu berpegang dengan dua ni, kitab Allah dan wasunnati nabiyhi ataupun wasunnati. Dan tidak sesat kalau berpegang dengan dua, kitab Allah dan juga sunnah Nabi. Betul lah tu. Hadis tu betul. Tapi dia faham secara zahir. Oleh kerana dia faham zahir, dia kata, kita ni dah tak betul. Pasal kita ni duduk ikut mazhab. Padahal Nabi suruh ikut Quran Sunnah. Tak ada pun dalam hadis tadi tu Nabi kata, aku tinggal kepada hampa mazhab. Selagi lepas aku tak ada, hampa ikut mazhab Hanafi ke, Maliki ke, Syafi'i ke, Hambali. Mana ada? Nabi kata dia tinggal Quran dan Sunnah. Jadi bila kita ikut mazhab, tak betul. Yang penting sepatutnya kita ikut pada Quran dan Sunnah. Lagipun zaman Nabi mana ada mazhab? Itu satu, dia tengok ke belakang. Dia tengok secara retrospektif, zaman Nabi tak ada mazhab. Kadang-kadang dia tengok secara futuristik. Dia tengok ke depan. Dia kata, cuba hampa bayangkan. Akan datang Nabi Isa AS akan turun kembali ke dunia, memerintah dunia ni. Nabi Isa nanti memerintah dunia ikut mazhab mana? Kita main pick up betul juga dah. Nabi Isa ikut mazhab mana? Kita yang duk kalup ikut mazhab. Agak-agak Nabi Isa ikut mazhab mana? Jadi ini kesan daripada memahami secara literal. Sedangkan, kalau dia memahami secara kontekstual, dia memahami secara fungsional, dia faham fungsi tadi, dia akan faham bahawa mengikut mazhab itu adalah natijah daripada mengikut Quran dan Sunnah. Malah kata-kata dia, zaman Nabi tidak ada mazhab, tidak tepat kalau dia faham makna mazhab. Baik, apa makna mazhab? Mazhab perkataan bahasa Arab daripada zahaba yazhabu. Apa makna zahaba yazhabu? Pergi. Kalau budak-budak sekolah Arab ni basic lah. Dia belajar zahaba, Umar ilal madrasah. Umar pergi sekolah. Bila tambah huruf mim, dia jadi isim makan. Dia jadi nama tempat.
Jadi kalau zahaba yazhabu makna dia pergi, mazhab tempat pergi. Tetapi zahaba yazhabu juga boleh bermakna berpandangan. Misalnya dalam kitab barangkali kita jumpa zahabal Imam Abu Hanifah ila kaza wa kaza. Wa zahaba Imam Syafi'i rahimahullah ila kaza wa kaza. Imam Abu Hanifah berpandangan begini. Dan Imam kita Syafi'i berpandangan begini. Jadi mazhab maknanya pandangan. Jadi kalau dia kata zaman Nabi tidak ada mazhab, tak tepat. Zaman Nabi SAW telah ada mazhab. Cuma mazhab zaman Nabi tidak berkembang kerana wahyu masih turun dan Nabi SAW masih hidup untuk menerangkan. Contoh, dalam peperangan Badar atau selepas daripada peperangan Badar, umat Islam berjaya menawan 70 orang, kurang lebih, tawanan daripada golongan musyrikin. Lalu ketika itu berlaku dua mazhab. Berlaku dua pandangan. Mazhab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, pandangan beliau tawanan perang hendaklah dibebaskan. Mazhab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pandangan beliau tawanan perang ini hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh. Pasal umat Islam masih lemah lagi. Kita kena bagi satu mesej yang jelas kepada orang yang nak menghancurkan Islam. Kalau kamu cuba nak menghancurkan Islam, kamu berdepan dengan mati. Baik di medan perang maupun sebagai tawanan. Jadi ada dua mazhab. Ada dua pandangan. Tamaan sound system saya tak apa bagus. Pagi tadi masa di sekolah kebangsaan Jelutong, masih okey lagi. Saya ceramah dekat budak-budak darjah 6. Saya tunjuk satu slide. Saya nak bagi tahu tentang tauhid. Saya nak bagi tahu kepada mereka bahawa wujudnya alam ni, dia seimbang. Antara ada dengan tak ada tu seimbang. Contoh, tuan-tuan yang tak ada cucu lagi, kalau kita tanya akan datang, agaknya ada cucu tak? Ada cucu atau tak ada tu seimbang. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Jadi saya tunjuk kat dia gambar dacin. Saya kata, anak-anak pelajar, tahu tak ni apa dia? Dia kata BN. Saya kata bukan BN, dacin. BN ambil sebagai lambang dia saja. Jangan hampa tengok bulan, hampa kata pai. Tu bulan, pai ambil sebagai lambang. Budak-budak darjah 6. Dia kata BN. Baik, kembali. Jadi, sekarang ini, sudah ada dua mazhab dalam masalah nak bebas ataupun nak jatuhkan hukuman. Nabi SAW cenderung kepada pandangan ataupun dalam bahasa Arab mazhab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu dibebaskan tawanan perang. Tidak lama selepas itu turun wahyu. Allah menegur Nabi SAW belum masa lagi nak bebas. Membenarkan pandangan ataupun mazhab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wahyu masih turun. Kemudian dua orang sahabat Nabi, mereka musafir. Bila mereka nak solat, tak ada ayat. Masa tu sudah ada dalil tentang tayamum. Jadi sahabat dua orang ni beramal dengan dalil tayamum, solat. Kemudian bila mereka teruskan perjalanan, jumpa ayat. Lagi di situ tak jelas. Tak jelas dalil dia. Dah kalau dah jumpa ayat, nak kena ulang balik atau tak perlu dah? Dah ada dua mazhab. Seorang sahabat, pandangan dia tak perlu ulang. Dia tak solat dah. Seorang lagi, mazhab dia, pandangan dia, dah jumpa ayat, kena ulang. Tadi, tayamum pasal tak ada ayat lah. Dah jumpa wuduk, solat lagi sekali. Yang menariknya, bila jumpa pada Nabi SAW, diceritakan kisah ini, Nabi bersabda kepada yang tidak ulang solat, asabtas sunnah. Yang kamu buat tu kena dengan sunnah. Cuba tuan-tuan perhati. Di zaman kita, ada golongan umat Islam yang berfahaman literal ni, kalau satu benda sunnah, dia cepat nak melabel hak satu lagi tu bid'ah sesat. Contoh, katakanlah, dan memang betul, baca suratul kahfi pada malam Jumaat sunnah. Sebab Nabi SAW galakkan. Jadi dia anggap oleh kerana baca suratul kahfi malam Jumaat sunnah, maka kalau baca Yasin malam Jumaat, hak tu bid'ah. Macam tu pula. Dan kalau ada orang kematian ahli keluarga, kita buat makanan hantar pada dia. Yang tu sunnah. Kalau ada orang mati, kita bagi ringanlah beban dia. Dia tengah sedih, dia tengah sibuk, nak masak apa pun tak dan, kita tolong masak, pergi hantar di rumah dia, tu sunnah. Tapi dia menganggap, oleh kerana hak tu sunnah, maka kalau keluarga si mati, secara sukarela, bukan dipaksa atau apa, dan tanpa menggunakan duit anak yatim dan seumpama dengannya, guna duit sendiri, buat makanan sedekah pada orang ramai,
Oh, dia kata hak tu tak boleh, bid'ah. Itu sikap sebahagian. Sedangkan junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak bersikap demikian. Baginda bagi tahu kepada sahabat yang tidak ulang solat, kamu buat kena dengan sunnah, tapi baginda tak kata pada yang seorang lagi fa'altal bid'ah. Ni dah buat bid'ah dah, tak. Nabi bersabda, walakal ajru marratan. Bagi kamu pahala 2 kali. Jadi ini isyarat daripada Nabi SAW bahawa baginda meraihkan perbezaan pandangan di dalam memahami dalil. Ya, hak ni faham kata tak payah ulang pun betul. Hak ni faham kata kena ulang pun masih dapat pahala lagi. Selepas peperangan Khandaq atau dikenali sebagai peperangan Ahzab. Khandaq kerana digali parit keliling Madinah, Ahzab kerana disertai oleh gerombolan-gerombolan daripada musuh-musuh Islam. Selepas peperangan, Nabi SAW mengarahkan para sahabat supaya menyerang kampung Yahudi Bani Quraizah. Kerana Yahudi Bani Quraizah ni khianat kepada Nabi SAW dan penduduk Madinah. Mereka ni penduduk Madinah, rakyat Madinah. Sepatut bila Madinah kena serang, mereka sama-sama pertahankan. Tapi sebaliknya, mereka bersekongkol dengan musuh. Jadi, orang yang khianat ini, kalau dalam istilah moden, dia panggil treason. Dia ni kena dihukum. Nabi SAW hantar tentera, Nabi kata apa? La yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang pun daripada hampa solat asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Ini dalil lah hadis. Nabi bagi tahu sahabat macam tu. Sahabat faham. Lalu mereka menuju kepada kampung Bani Quraizah. Tiba-tiba belum lagi sampai di kampung Bani Quraizah telah masuk waktu asar. Ketika itu berlaku 2 mazhab. Terjadi 2 mazhab. Mazhab yang pertama, sebahagian sahabat dia sembahyang. Padahal tak sampai lagi di kampung Bani Quraizah. Pasal apa dia sembahyang? Sedangkan Nabi kata tak ada seorang pun sembahyang kecuali di kampung Bani Quraizah. Dia faham itu maksud Nabi supaya hampa kena cepat. Agak-agak asar hampa dah sampai dah. Macam kita lah. Kita kata kita bertolak daripada Pulau Pinang nak pergi ke Johor Bahru. Kita kata kita asar di Johor Bahru. Tahu-tahu jalan jam, ada aksiden lah apa tengah jalan, kita lambat. Ya, kita di Melaka dah asar dah. Ya, kita tukar plan lah. Kita sembahyang di Melaka. Tadi kita kata asar di Johor Bahru bermaksud kita plan nak pergi cepat. Jadi ada sembahyang sahabat dia faham macam tu. Sembahyang kena dalam waktu. Dalam Quran kata inna solata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Solat ini adalah kewajipan yang berwaktu. Sebahagian lagi dia faham secara zahir. Dia kata, Nabi kata jangan solat kecuali di kampung Bani Quraizah, kita tunggu di sana bagi kita solat. Walaupun waktu asar dah habis, mereka disolat di sana. Ada 2 mazhab. Yang cantik, yang menarik, bila berita ini sampai kepada junjungan Nabi SAW, aqarrahuma, baginda mengiktiraf kedua-duanya. Jadi ini isyarat yang jelas daripada Nabi SAW, bahawa umat masih boleh berbeza pandangan dalam memahami dalil. Boleh diraihkan kedua-duanya. Yang berbeza pandangan inilah namanya mazhab.